Keraan ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan atas muka bumi ini khalifah. Khalifah lah, governance, kenegaraan, fardu. Tengoklah tak mana kita nak menyempurnakan fardu-fardu ni. Jadi itu perkara maknanya yang fardu itu langkah pertama. Dan jangan lupa fardu banyak, satu. Yang kedua juga berkaitan dengan fardu ini, jangan lupa kadang-kadang kita dah ingat fardu ni yang kena saja buat. Yang larangan tak masuk fardu. Ada larangan masuk fardu juga. Maknanya fardu tinggal. Banyak agak kan? Banyaklah, setengah kita buatlah, kebanyakan kita buatlah, alhamdulillah. Waktu semayang fardu semayang. Waktu semayang kefarduan meninggalkan makan. Kefarduannya meninggalkan bercakap. Kefarduan juga sebenarnya meninggalkan fikir benda-benda lain. Jangan lupa tu. Jadi jangan lupa bila sebut fardu ni banyak. Dalam semua aspek ada fardu. Kemudian bila disebut fardu dalam hadis ini, ia juga mencakupi perkara-perkara yang dituntut untuk tinggal. Riba kena tinggal. Tipu kena tinggal. Rasuah kena tinggal, khianat kena tinggal. Ini semua fardu belaka. Gitu ya. Jadi ini langkah pertama. Itu sebab tu kenalah kita mari duduk mengaji. Alhamdulillah lah. Lama-lama kita tahulah. Banyak fardu ni kan. Bila kita mari mengaji, esok boleh lah berjawab dengan malaikat. Kenapa kamu tak buat fardu yang ni? Saya tengah belajar. Itu selamat. Guru saya duk ajar macam tu. Dia kata, kamu sampai ketua kamu kena belajar. Jadi esok waktu malaikat tanya, kamu jawab, aku tengah belajar. Betul lah. Siapa tak buat ni? Siapa tak buat ni? Siapa tak tinggal yang ni? Ni semua kena. Kita kata, aku tengah belajar. Aku tahu tapi tak apa nak tahu lagi. Sebab tu aku tak tinggal. Ya? Itu tak tahu lah. Guru saya lah ajar lu. Lepas tak lepas saya tak try lagi. Tuan-tuan esok cubalah esok kan dengan malaikat kan tanya, siapa tak buat ni? Aku tak buat bukan apa, sebab aku tak tahu. Siapa tak belajar? Aku belajar. Mari mengaji. Selamat tu. Mudah-mudahan lah. Kemudian langkah yang nombor 2 dia. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan berterusan hamba-Ku itu dia mendekatkan dirinya dengan aku dengan perkara-perkara nawafil, sunat. Hingga aku sayang padanya. Bila sayang ni jadi wali. Bila Allah sayang ni jadi wali. Jadi mula buat fardu, lepas tu berterusan dengan perkara-perkara sunat. Sebab tu kalau kita tengok dalam Islam, semayang fardu 5, sunat bertambun-tambun sunat. Qabliyah, ba'diyah, duha, isyraq, awabin, tobat, qiyamul lailnya, tahajud, apa lagi solat sunat ni? Banyak-banyak sangat. Kalau pergi ke Mekah lagi belum lambak. Tahiyatul masjid, sunat wudu. Kalau payah-payah, sunat mutlak. Banyak sangat. Puasa, ada puasa wajib fardu, kemudian ada puasa sunat. 6 Syawal, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, hari Arafah lagi. Puasa apa lagi? Banyak sangat. Jadi perkara sunat ni, zakat wajib, sedekah kena. Sedekah sunat. Kenapa ni yang sunat-sunat ni? Wallahu a'lam, antaranya yang sunat-sunat ini untuk tampung yang fardu. Macam semayang dah, semayang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Letih semayang ni, memang Quran sebut. Sesungguhnya ia berat. Berat semayang ni. Semayang fardu ni berat. Sebab tu habis je terus balik. Habis je tak murah semayang 2 rakaat. Balik lah, tak lerah. Kan? Buka TV boringan sikit. Sebab apa berat semayang ni? Sebab apa berat semayang ni? Sebab kita beratkan dia dengan dunia.
Dia nature dia macam tu. Perkara dunia, kalau kita masuk akhirat, dia jadi tak syok. Kan? Tengah main apa tu, tengah pergi apa, tengah naik apa nama maps ni, tutup lah kan, tutup sementara katanya. Kan? Tengah naik map tu sambil berzikir, la ilaha illallah. Tak jadi. Kan? Kan? Dia tengah naik hak musim tu, hak musim kan. Musim. Tuan-tuan tak naik dah lah kan. Tengok anak-anak dia naik kan, hak musim kan. Oh, dia menjerit seronok, menjerit seronok. Takut dia seronok. Dan sambil seronok tu berzikir. Tak jadi. Maka perkara akhirat, kalau dimasuk dunia, tu yang jadi berat. Tengah semayang tu kan, ada ingat macam-macam makan lah, ingat macam-macam mari. Itu yang jadi berat. Jadi macam mana nak beri semayang tu ringan? Buang habis dunia. Waktu semayang, buang habis dunia. Dia mari tolak, dia mari tendang, dia mari tolak keluar. Mudah-mudahan ringan semayang. Tapi orang kata kan, payah. Memang payah lah. Memang payah lah kan. Tangkat takbir tu, macam-macam nak mari. Kunci pun ingat balik. Kunci hak lupa ingat kat mana duduk kan. Jadi wallahu a'lam lah kan. Sebab berat kita nak buang dia waktu kita semayang, waktu kita berada dalam situasi keduniaan, kita banyakkan keakhiratan. Jadi mudah-mudahan nanti bila kita berada pada situasi keakhiratan, senang kita buang hak dunia ni. Seolah kita imbang waktu kita di luar semayang. Wallahu a'lam. Banyak cara lah ulama sembang. Tapi itu antara cara kita tengok. Maka suka sila. Zuhud. Oh, zuhud ni dalam waktu kita semayang. Oh, kena sangatlah. Dia mudah je waktu semayang ni. Mari je dunia, tolak ke tepi. Dia ingat je dunia, tolak. Kita semayang ni dengan siapa? Allah saja kita. Dengan Allah saja. Zuhud penting lah. Dengan zuhud tu kita akan mampu semayang tu untuk ingat Allah saja. Dalam amalan harian kita zuhud, maknanya tak letak dunia dalam hati kita. Bukan tak kaya. Zuhud ni bukan tak kaya. Zuhud boleh kaya, tapi kaya tu tak ada dalam hati. Tu kan? Jadi mudahlah kita nak semayang. Jadi bila kita semayang ni, apa saja benda hak dunia mari, tolak ke tepi. Dia mari. Percayalah tuan-tuan. Cuba sekali kan, cuba betul-betul nak khusyuk semayang. Baru dia duk mari. Sedar tak sedar je. Sedar-sedar sampai Amerika lah. Tak tahu macam mana Amerika. Dia mari, dia kacau. Tapi bila kita tersedar je kita dikacau, buanglah. Buang. Mudah-mudahan. Maka payah, memang payah lah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memang payah. Maka kerana payah itulah ya sunat-sunat ni nak cover balik mudah-mudahan. Mudah-mudahan boleh cover. Maka hadis ni dia kata pada kita dengan azan. Baik, silakan.
Bismillah. Baik, kita ringkaskan. Maka apabila seorang hamba tu dia lalui langkah pertama sempurna fardu, kemudian langkah keduanya ditambah dengan perkara-perkara sunat, maka Tuhan kata aku sayang padanya. Fa iza ahbabtuhu, apabila aku telah sayang padanya, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, aku adalah telinganya yang dia dengar dengannya. Wa basarahu allazi yubsiru bih, dan matanya, dan adalah aku matanya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan tangannya yang dia memperlakukan sesuatu dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jadi hadis ni masuk dalam bab hadis mutasyabihat. Yang ni hadis-hadis yang maknanya tu mengelirukan. Seolah-olah macam Tuhan tu jadi mata pula. Duk kita kan. Kita jadi wali, Tuhan jadi mata kepada wali tu. Ada kan makna gitu ya. Ini nak cerita kata apa? Ini adalah kiasan menunjukkan apa? Allah Ta'ala beri kelebihan kepada para wali ni. Yang kelebihan itu kita namakan dia sebagai karamah ataupun keramat. Nak cerita kelebihan. Kelebihan yang hebat-hebat. Kelebihan yang orang kata apa? Yang bukan kebiasaan orang. Dan memang karamah memang sebut dalam Quran banyak. Cerita Maryam alaihissalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk jumpa Maryam dekat mihrab. Ni mihrab Dia Maryam alaihissalam dia duduk iktikaf dekat mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk kat mihrab, wajada 'indaha rizqa, dia mendapati ada pada Maryam rezeki makanan. Qala ya Maryam anna laki hadha. Nabi Zakaria pun tanya, ni mari mana ni makanan ni? Qalat huwa min indillah, ia daripada Allah Ta'ala. Itu macam mana tu? Itu dikira sebagai karamah, pemberian daripada Allah Ta'ala. Sama juga yang banyaklah kisah-kisah wali dalam Quran sebut. Dalam hadis berlambak. Sama dalam Quran sebut kenaan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Waktu dia minta, ya ayuhal mala'u ayyukum ya'tuni bi'arsyiha. Siapa kalangan kamu boleh bawa mari singgah sana Balqis, bawa mari ke sini. Ifrit angkat tangan, Ifrit kata, aku bawa mari dalam masa qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu boleh bangun daripada tempat duduk kamu. Ifrit kafir. Maka ni wali Allah bangun. Wali Allah takut orang terpengaruh dengan Ifrit kafir ni kan. Kalau dia tengok Ifrit hebat ni kan, ikut Ifrit pula. Kan boleh kira orang. Kan tambah orang Yahudi. Maka ini wali Allah ni nak jaga akidah orang, dia angkat tangan. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh buat mari lagi cepat sebelum terkedip mata, sekelip mata. Mana lagi cepat? Oh itu kan. Kira buat mari sebelum bangun tu kira hebat dah kan. Tapi ni karamah. Sebelum kelip mata marilah. Ini karamah-karamah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kita kena percaya karamah. Kalau kita wali-wali banyak kita dengar cerita-cerita, tapi cerita-cerita yang ialah yang orang cerita secara disampaikan lisan ke lisan macam tu je kan. Macam Tok Guru Haji Omar Zuhdi Parit Panjang. Dia kalau nak korek telaga sekali ya. Sekali, dua kali ke siap. Nak buat kerja tanah ni kan, sekali, dua kali ketuk siap. Nah gitu. Orang biasa makan masa. Maka Allah Ta'ala beri kepada mereka ni kelebihan-kelebihan. Itu maksud daripada hadis ni. Itu pengertian dia. Kemudian akhir sekali Allah Ta'ala firman, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kiranya dia minta daripada aku, pasti aku beri. Ini kelebihan para wali yang
antara kelebihan yang besar kepada para wali, iaitu kalau dia minta, Allah beri kepada dia. Wala in ista'azani la u'izannah. Kalau dia minta berlindung dengan aku, nescaya aku lindungkan dia. Jadi ini disebut antaranya karamah yang nampak. Tapi bila orang bahas, orang-orang tasawuf dia bahas, karamah hak paling besar bukan karamah hak nampak-nampak ni. Ini karamah kecil. Keramat hak besar bukan keramat hak nampak-nampak ni. Keramat hak boleh jalan jauh, keramat hak kata sana ada jumpa juga di sini. Itu kan. Itu semua keramat kecil-kecil. Keramat hak besar apa dia? Keramat yang besar bila mana wali ini dibukakan baginya hijab untuk kenal Allah. Hak itu paling besar. Lepas tu ramai juga kalangan wali yang kita tak nampak ada padanya keramat yang nampak-nampak ni. Macam tadi ni kan, boleh bawa mari barang daripada jauh, boleh raib ke sini, timbul di sana. Itu keramat kecil belaka. Keramat yang besar apabila Allah Ta'ala buka hijab. Macam last akhir sebelum habis. Macam contohnya apa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Baca tengok sejarah Uwais Al-Qarni. Antara wali Allah, sepakat ulama kata dia wali Allah. Sepakat. Hidup sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa Nabi. Hidup sezaman dengan Nabi SAW tapi tak berjumpa Nabi. Nabi pesan kat Sayyidina Umar, wahai Umar, nanti kamu akan, kalau ada kelapangan, kamu pergi jumpa ni dengan Uwais Al-Qarni. Hebat dia. Dia tak ada cerita benda-benda yang pelik-pelik, tak ada. Tak ada sebut. Tapi kelebihan dia, wallahu a'lam, Allah Ta'ala beri kepadanya karamah yang besar, iaitu Allah Ta'ala buka hijab antara dia dengan hambanya ni. Baca tengok Uwais Al-Qarni hebat. Tapi dia dapat maqam tinggi itu sebab apa? Dia duduk dekat belah-belah Yaman, tapi dia tak mari jumpa Nabi. Kalau kita lah kan, Nabi ada agak-agak pergi tak? Pergi lah kan. Tapi dia tak pergi. Sebab apa dia tak pergi? Dia tak pergi alasannya, aku jaga mak aku. Dia khidmat kepada mak dia. So fadilat tu. Sebab apa dia tak pergi ke Madinah, tak hijrah ke Madinah? Kerana dia tengok mak dia. Itu fadilat besar. Itu pun kefarduan juga, jangan lupa. Itu kefarduan. Jaga orang tua. Malah kefarduan untuk menghormati orang tua ni, sehingga dia dah tak ada pun, masih juga sebagaimana kita hidup, selagi itu ada kefarduannya. Sebab tu Quran kan, kalau Quran tengok bab ni kan, hormat mak ayah ni, Quran pakai kias. Macam tadi ni kiasan ni kan, Tuhan jadi macam mata. Tuhan bila nak cerita supaya hormat mak ayah, Tuhan pakai kiasan. Hak cukup kuat. Tuhan kata wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Hendaklah kamu tundukkan janahaz zulli. Janah ni sayap. Ada siapa ada sayap? Tak ada. Tapi Quran nak cerita supaya betul-betul hormat mak ayah ni, dia jadikan kita ni macam ada sayap. Maknanya tunduk tu sekali, sayap-sayap semua tunduk sekali kan. Pernah tengok cerita yang cerita fairy tale apa semua ni kan. Orang sayap bila dia hormat tu sekali sayap turun tu kan. Gitu dah. Itu maknanya nak cerita sehabis-habis hormat. Biasa Quran macam itulah, dia nak cerita betul-betul, dia akan guna kiasan. Macam inilah nak cerita kata wali-wali Allah ni dapat kelebihan yang hebat-hebat, dia gunakan gaya bahasa kiasan, metafora. Nak beri dia lebih rasa dalam hati kita. Jadi masuk isyak dah, kita berhenti sekadar tu dulu. Oh yang ada soal, sila. Oh bertawassul dengan wali. Ceritanya bertawassul dengan wali, boleh ke tak boleh? Kita mazhab ahli sunnah wal jamaah, kita terima bertawassul dengan hamba Allah yang salih, boleh. Seperti mana bertawassul dengan Ibn Abbas, dia zaman Nabi SAW dulu, boleh bertawassul. Cuma kena kejap akidah lah.
Bila kita bertawasul, aku bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan beri bekas, beri kesan, memberi manfaat ataupun mudarat. Beri manfaat mudarat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sahaja kerana hamba-hamba Allah yang saleh ini, wali ini, dia ada kelebihan di sisi Allah. Maka kita macam menggunakan kelebihan dia untuk kita dapat sesuatu di sisi Allah Ta'ala. Kita mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita terima bertawasul, boleh. Tetapi dalam keadaan kejap akidah kita. Yang memberi mudarat, yang memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.